السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Allah Taala menghimpunkan kita pada malam ini. Malam ini tuan-tuan adalah malam kalau pelajar dia ada kelas ganti, dia ada kuliah ganti. Asalnya tuan-tuan kuliah ini adalah pada hari Sabtu minggu yang keempat. Tetapi baru-baru ini pada bulan 3 yang lalu saya telah dilantik sebagai guru takmir bagi daerah Taiping. Jadi saya kena mengajar 9 tempat. Dan kebetulan 9 tempat tersebut salah satunya kena pada hari Sabtu minggu yang keempat. Jadi kemungkinan besar kelas kita ataupun pengajian kita pada hari Sabtu minggu keempat kita tak boleh nak buat lagi dah. Sebab dia bertembung dengan jadual saya pada kuliah takmir. Sebab tu pada bulan ni kita ambil 31 hari bulan. Dan pada bulan Ogos ni akan datang kita tengok macam mana. Kalau kita boleh selitkan dalam jadual-jadual yang mungkin tuan-tuan kosong dan jadual saya kosong, InsyaAllah saya akan maklumkan kepada setiausaha nanti insyaAllah. Dan malam ni malam kelas ganti. Sebab hari Sabtu minggu keempat yang lalu saya tak dapat datang sebab bertembung dengan kelas takmir. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan atau bulan Ogos ni yang datang ni, esok insya-Allah kita bincang tengok macam mana boleh saya selit kukut tuan-tuan ada hari ataupun waktu yang free. Insya-Allah kita tengok kita masuklah insya-Allah macam mana. Jadi hari ni sekadar kelas pengajian ganti, tapi kita teruskan juga majlis bacaan kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-18 pada muka surat 131 bagi kitab Rumi, bagi kitab Jawi muka surat yang ke-85. Bab ma jaa fi azmi ahli an-nar. Bab yang ke-60 yang telah datang ia pada menyatakan hadis Nabi SAW yang mengkhabarkan besarnya orang-orang yang menjadi ahli neraka itu selama-lamanya. Ini satu bab, satu hadis yang khusus. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala mendatangkan satu bab berkenaan dengan keadaan manusia ataupun mereka yang berada dalam neraka Allah Jalla wa'ala itu. Bagaimana besarnya tubuh mereka. Bagaimana besarnya tubuh mereka, bagaimana besarnya gigi mereka. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan melainkan satu, apa dia? Liyazuqul azab, untuk rasa azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran begitu banyak, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai iqab yang sangat syadid.
Iqab dengan maknanya hukuman. Iqab dengan maknanya denda. Iqab dengan makna siksaan syadid yang agak berat, yang agak dahsyat, yang tidak ada mana-mana manusia pun yang mampu untuk menandingi. Mana-mana manusia tidak mampu untuk menampung kekuatan azab Allah Jalla wa'ala. Betullah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita mohon kepada Allah perlindungan daripada nerakanya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sungguhnya orang yang mendiami neraka selama-lamanya dan orang yang tidak mendiamnya selama-lamanya itu bersalahan-salahan besar pada tubuhnya. Maka di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi mengkhabarkan besarnya tubuh ahli neraka yang mendiami selama-lamanya, katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ghiladha jildil kafir isnani wa arba'una zira'an wa inna dirsahu mislu Uhud wa inna majlisahu min jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, bahwasanya tebal kulit orang kafir di dalam neraka itu 40 hasta. Kerana adatnya apabila besar tubuh seseorang itu, nescaya banyaklah tempat kena penyakit besar dan kecil. Dan bahawasanya gerham orang kafir itu seumpama Jabal Uhud. Dan bahawasanya tempat duduknya daripada neraka Jahannam sebagai antara Mekah dan Madinah. Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bermula hadis ini hasan, lagi sahih, lagi gharib. Itu hadis Nabi SAW cerita bagaimana keadaan orang kafir, orang yang mati tanpa ada la ilaha illallah. Tuan-tuan boleh bayangkan besar badan dia saja, tebal kulit dia tu saja. Kata Nabi SAW bersama dengan 40 hasta. Untuk apa Allah Ta'ala buat kulit tebal? Untuk apa Allah buat kulit besar ni? Satu saja yang kita sebutkan tadi apa? Untuk merasa azab Allah. Yang azab Allah Ta'ala tu bukan azab main-main. Yang dia sediakan azab itu untuk memberi hukuman kepada siapa yang dulu di atas dunia yang melakukan kemungkaran ke atas dia. Bukan hanya ketika mati saja tuan-tuan, tapi sebelum mati, ketika nazak pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kata Allah Jalla wa'ala, kalau kamu dapat melihat idziz zalimuna, mereka di kalangan orang-orang yang zalim. Siapa mereka yang zalim tuan-tuan? Kita baca doa imam yang selalu baca pada lepas daripada semayang, yang Allah Ta'ala sebut fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, dan surah Al-Baqarah, bila mana Allah turunkan Nabi Adam alaihi salam ke mana? Ke Hind. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan Nabi Adam turun dekat India. Adapun Sayyidatuna Hawa turun di Jeddah, bertemu di Arafah. Sebab tu nama Arafah, di antara nama Arafah disebabkan kerana apa? Berlaku pertemuan dua orang ni, Nabi Adam dan juga Sayyidatuna Hawa. Di mana di Arafah? Dekat mana? Jabal Rahmah. Semua makruf. Turun dekat India satu orang, Nabi Adam turun dekat Jeddah Sayyidatuna Hawa. Bila mana turun tu fatalaqa Adam min rabbih
Nabi Adam AS minta kepada Allah Jalla wa'ala, wahai Allah, ajarkan kepada saya beberapa kalimat, yang kalimat itu nanti engkau akan terima kesalahan yang saya buat, dan engkau akan ampunkan kesalahan yang saya buat. Itu yang imam baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan nun pun sebut benda yang sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita tengok ayat ni ada perkataan zalim. Apa dia zalim? Wada'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Maksudnya pada suatu orang anak Adam, dia tak sepatutnya melakukan maksiat kepada Allah. Orang beriman tak sepatutnya buat maksiat dengan Allah. Sebila mana dia meletakkan dirinya bukan pada tempatnya, maka dia dipanggil orang yang zalim. Waktu Quran kata warau tara iz zalimuna fi ghamaratil maut. Fi ghamarat. Ghamarat ni apa tuan-tuan? Ghamarat mana kedahsyatan, kengerian, maut, kematian. Ketika mana dia nak menghadapi sakaratul maut, yang kita panggil sakaratul maut, daripada perkataan sakar, iaitu dengan makna mabuk. Mana orang nak mati ni orang yang mabuk. Orang nak mati ni akalnya tercabut, akalnya dah semakin hilang, dan Allah Ta'ala akan buka segala hijab. Betul Nabi SAW sebut apa? Iza kharajar ruh tatabhul absar. Bila mana ruh keluar, mata akan ikut. Betul kita tengok orang yang mati, mata dia akan buka. Dia akan tengok ke atas. Sebab apa dia tengok ke atas? Masa tu Allah tarik ruh dia. Dia nampak ruh dia keluar daripada jasad dia. Ghamarat, kedahsyatan, kengerian, kematian. Yang Nabi SAW minta doa dalam riwayat Imam Bukhari ketika Nabi menghadapi sakaratul maut. Doa ni tuan-tuan boleh tuan-tuan amalkan dalam hidup kita. Tapi doa ni selalu dibacakan oleh Nabi SAW ketika mana menghadapi sakaratul maut. Tapi takut kita tak ada nak baca ya. Dia baca masa kita hidup. Apa doa dia? Nabi SAW minta supaya didatangkan kepada baginda SAW satu baldi daripada ada air dalam tersebut. Nabi celuk tangan. Nabi baca daripada atas. Nabi letak di atas ubun-ubun. Ubun-ubun ni tuan-tuan, kalau budak-budak tu yang tepat lembut tu, ubun-ubun kepala. Nabi baca apa? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi berdoa dengan Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, a'inni ala, bantulah ke atasku, ghamaratil maut, kedahsyatan kematian ini, wa sakaratil maut, dan sakaratul maut ini. Kan Nabi sapu. Nabi buat sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi menyebutkan Rafiqul A'la. Itu dia panggil ghamarat. Allah Jalla wa'ala kata orang yang zalim ni, ketika mana nak mati, kedahsyatan ketika mana nak mati, wal malaikatu basitu aydihim, datanglah malaikat. Basitu aydihim, basitu nama tangan yang keras, aydihim tangan-tangan mereka. Mana ketika mana orang nak mati ni, yang kita kata ke orang yang zalim tersebut, malaikat datang dalam keadaan basitu aydihim. Basitu dengan mana tangan keras. Ada di kalangan mufassir mengatakan datang dengan tangan besi. Datang saja ke? Tak. Faya beribu wujuhahum wa azharahum. Tak cukup dengan datang macam tu saja. Buat apa lagi? Dipukulnya wajah orang nak mati tu. Pukul wajah. Wa adbarahum, dan juga belakang mereka. Malaikat datang saja tak? Ketika mana orang zalim kita tak nampak. Kalau kita nampak pun tuan-tuan kita lari. Ni kita tak nampak, datang malaikat. Fa yadribu wujuhahum wa adbarahum.
Datang malaikat tu dengan apa? Memukul wajah mereka. Dan belakang mereka siapa? Orang yang zalim tadi. Sambil mengatakan, akhriju anfusakum. Keluarlah roh kamu yang hina di sisi Allah Jalla wa'ala. Tu orang tengah sakaratul maut. Itu baru di atas dunia. Belum lagi siksa ya Allah Ta'ala telah sediakan di alam kubur, atau kita kata alam barzakh, dan juga negeri akhirat. Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam hadis. Nabi SAW sebut dalam hadis berkenaan dengan bagaimana siasaan Allah Jalla wa'ala yang begitu dahsyat kepada siapa? Mereka yang mati tanpa ada iman kepada Allah. Beza dengan orang beriman mati. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam satu kitab dia panggil Busra Al-Kainat, dia membawakan satu riwayat daripada Musnad Firdaus yang dikarang oleh Imam Ad-Dalami radhiyallahu taala anhu. Orang yang mukmin ketika mana nak mati, Allah Jalla wa ala mengutuskan malaikat rahmat untuk datang kepada orang beriman sambil mengatakan, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu wahai hamba Allah. Allah yukri'ukas salam, Allah sampaikan salam kepada kamu. Itu orang beriman nak mati. Orang beriman nak mati macam mana? Malaikat datang sampaikan salam Allah kepada mereka. Jadi kalangan orang beriman nak mati tersebut, Allah sampaikan salam. Seolah-olah macam apa dah? Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kami. Mana Allah sedang menanti rohnya, Allah sedang menanti orangnya yang nak berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Yang Allah sediakan nikmat begitu banyak bagi orang yang beriman. Itu orang beriman. Selain daripada tu, nak sebut pun tuan-tuan, kita pun takut. Sebab apa? Datang dengan penuh kedahsyatan, sakitnya, azabnya. Al-Imam Hakim At-Tirmizi dalam kitab bila dipanggil Nawadirul Usul, dia mendatangkan satu hadis Nabi dengan sanad yang hasan. Kata beliau, urqubu li mayyit salas. Orang nak mati ni ada 3 tanda. 3 tanda yang baik, 3 tanda yang buruk. Apa 3 tanda yang baik? Tuan ingat ni, mudah-mudahan kita juga termasuk daripada kalangan orang yang baik ni. Yang pertama pada, yang pertama akan keluar peluh daripada dahi mereka. Orang beriman nak mati ni, peluh dekat bahagian dahi. Bila kita ambil ayat percik apa, spray tu, kita spray kat dahi dah macam tu, keluar. La, keluar lagi. La, keluar lagi. Tu yang tambah. Yang kedua, keluar air daripada matanya. Dengan sakaratul maut nak meninggal tu, ibarat dia macam menangis, keluar air mata. Yang ketiga, keluar air daripada hidungnya. Itu 3 tanda yang kata Nabi SAW, fahiya rahmatum minallah qad unzila ilaih. Kata Nabi SAW, itu ada rahmat daripada Allah yang diturunkan ke atasnya. Mana orang nak mati dalam 3 tanda ni tadi tuan-tuan, menunjuk kepada apa? Mati husnul khatimah. Kadang-kadang dia pergi tu pun kita pun tak nampak. Saya satu orang jemaah Masjid Buku Asam, dia meninggal dunia bulan puasa. Hari Jumaat tu, dia nak pergi Jumaat pukul 11 tu, dia tidur sat. Kemudian dia bangun, dia nampak kipas tu. Kipas tu tutup, tapi dia macam nampak kipas tu berbusing. Dia collapse, jatuh pingsan, bawa pergi hospital Taiping. Ibarat doktor kata, pakailah wire-wire apa semua ni, doktor kata tunggu masa nak tarik je. So isteri dia mengaji dengan saya, yang meninggal dia pun mengaji dengan saya juga di Masjid Buku Asam tu. Jadi telefon saya, Ustaz main hospital Ustaz. Saya pergilah hari Sabtu. Pergi hari Sabtu tu, tanya Ustaz, doktor kata tak boleh buat apa dah, nak tarik wire je. Saya kata kalau nak tarik wire tanya kat doktor Ustaz. Rupa adik-beradik semua lah. Dia pun anak daripada KL balik, anak daripada mana-mana lewat Taiping semua pakat balik. Kita cakap ayah nak meninggal dunia dah, ayah nak pergi dah. Doktor tarik, mati. Ketika doktor tarik, sebut macam tu tuan-tuan, ayat mata ni keluar. Dia bukan ada apa dah.
Maksudnya doktor kata dia ni dah tak ada apa dah. Maksud kalau buat apa pun takkan dapat selamatkan, itu ilmu doktor lah. Dia hanya bergantung kepada alat tu saja. Jadi bila mana tarik tu menilai ayak mata, pergi. Tenang je. Tak nampak berombak dekat bahagian dada, tak nampak tercungak-cungak, tak ada. Fahiya rahmatun minallah. Itu ada rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Itu 3 tanda yang baik. 3 tanda yang buruk. Dalam hadis tersebut menyatakan yang pertama, dia mati ibarat seperti mana orang yang tercekik. Kalau tuan-tuan tengok orang sembelih lembu, nafas keluar macam tu. Dia panggil makhnuk. Makhnuk dengan mana dia cekik. Dia bunyi itu yang pertama. Yang kedua, berubah wajahnya, warna ataupun kita kata berubah color warna wajahnya, jadi hitam daripada putih, tiba-tiba jadi gelap, jadi hitam. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Rahang ni ternganga, meninggal dunia dalam keadaan mulut terbuka. Maka Nabi kata fahuwa azabullah, itu adalah daripada azab Allah, wa halabih, dan dia sedang menghadapi sakaratul maut yang begitu dahsyat. Itu 3 tanda yang baik, 3 tanda yang buruk. Sebab tu dalam riwayat ni tak sebut mata terbuka. Sebab dalam hadis lain, idza kharaja ar-ruh tatabul absar, bila mana ruh keluar mata akan ikut. Tu tak termasuk, sebab tu semua orang akan nampak, semua orang akan lihat. Sebab tu disunatkan bagi orang meninggal dunia dalam keadaan mata terbuka, disunatkan tutup balik. Tutup kali pertama, terbuka balik. Tutup kali kedua, terbuka balik. Tutup kali ketiga, terbuka balik. Biarlah tuan-tuan, biarlah, tak apa. Jangan dipaksa, sebab mayat tak boleh dipaksa. Jadi biar. Tu 3 tanda yang baik, 3 tanda yang itu tanda saja. Wallahu a'lam bagaimana kehidupannya di negeri akhirat. Tu berkenaan dengan kematian manusia yang kita semua akan hadapi. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meraza'iqah, mesti akan rasa kematian tersebut. Cuma bezanya mati dengan keadaan baik ataupun mati dalam keadaan buruk, wa'iyyazabillah. Baik. Kemudian masalah yang ke-61, geraham dan paha orang isi neraka itu besar-besar sangat. Demikianlah tersebut di dalam khabar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirsul kafir yaumal qiyamah mislul uhud fa akhidhuhu mislul bayda wa maq'aduhu minan nar masiratu salasin misluz zabadah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula geraham orang kafir pada hari kiamat itu seumpama satu gunung di negeri Madinah. Nabi namanya sebagai gunung Uhud. Dan paha orang kafir pada hari kiamat itu seumpama gunung di Madinah, itu namanya gunung Bayda. Dan tempat duduknya daripada neraka perjalanan 3 marhalah, seumpama namanya Ar-Rabazah, iaitu satu kampung tempat perkuburan seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, iaitu jauhnya 3 marhalah. Itu dia punya tempat duduk dalam neraka tu. Besar. Kalau 2 marhalah ni tuan-tuan lebih kurang dekat 85 km. Kalau 3 marhalah lebih kurang dekat 100 lebih. Neraka dia tu saja keluasannya maq'aduhu, tempat dia duduk tu saja keluasannya 100 km lebih. Padanlah dengan jasad dia, padanlah dengan tubuh dia yang begitu besar, semata-mata untuk merasa azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dan ada sebut
Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim begini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Ma baina mankibayil kafir masiratu salasatil ayyamin ar-rakibil musri'." Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdanya, bermula barang yang antara dua belikat orang kafir dalam neraka itu perjalanan 3 hari bagi orang yang menunggang, yang segera yakni besarnya belikat, dan jauh antara keduanya iaitu kira-kira 3 hari perjalanan. Belikat ni saja tuan-tuan, kanan dengan kiri ni, kata Nabi SAW, ma baina mankibai. Mankibai sini, sini sampai sini, 2 belikat. 2 belikat orang kafir pada hari kiamat nanti bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan 3 hari perjalanan, dengan menunggang kuda yang laju. So 3 hari. Contoh kalau hari ni dia bergerak, malam ni bergerak tak henti, berapa dapat kilometer, itulah jasad tubuh orang kafir. Yang kita baca tadi 40 hasta. Dia punya jasad dia saja, ketebalan, tebal dia, bukan badan dia, tebal. Tebal dia tu, kulit ni tebal saja, 40 hasta. Jarak berapa? 3 hari perjalanan. So benda ni tuan-tuan, benda yang gaib, benda yang kita tak nampak dengan mata, tapi dikhabarkan dalam hadis. Wajib beriman. Walaupun kita rasa macam tak logik ya. Tak, bukan tak logik, tapi benda gaib, benda sam'iyah, benda harus daripada Allah Ta'ala. Harus Allah harus buat benda tersebut. Sebab apa? Sebab benda tersebut terjadi, tertakluk kepada benda yang mumkinat. Kita ni antara benda yang mumkinat. Maksudnya apa? Harus ada, harus tiada. Dan apa saja benda yang bertakluk kepada benda yang harus ada, harus tiada, maka Allah boleh buat, walaupun benda tu tak masuk akal. Neraka besar macam tu, kita baca dulu syurga macam mana besar dia. Neraka pun sama juga. Tu ahli neraka siapa ni? Orang kafir. Orang beriman yang masuk neraka, masuk. Betul Nabi sebut dalam hadis, syafaati li ahli kabair. Syafaat aku bagi orang yang mati dalam keadaan berdosa besar. Maksudnya orang berdosa besar ni, dia masuk neraka tak? Masuk neraka, cuma dia akan dikeluarkan balik. Itu bagi ahli neraka yang berdosa besar. Tapi yang kita baca ni bukan kena pada orang beriman tak. Kita baca ni kepada siapa? Orang yang mati kafir. Wa'iyyazabillah. Sebab tu sangat penting untuk memelihara iman. Yang Nabi kata, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhirkan kalamnya dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Penting untuk memelihara iman. Macam mana nak pelihara iman tuan-tuan? Dengan mengaji ilmu tauhid. Itu syarat dia. Itu syarat. Tak cukup dengan ceramah dalam YouTube. Kena mengaji. Kena mengaji juga ilmu tauhid. Paling tidak basic mesti kena ada. Basic tauhid tu 20 sifat. Daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman, mesti tahu. Bukan kata wajib hafal tak, mesti tahu. Dan mesti mendalami semua kesifat 20 sifat tersebut. Kemudian mempelajari perkara yang boleh menggugurkan syahadah. Yang boleh menggugurkan syahadah maksudnya yang boleh menggugurkan kita punya kalimah syahadah, yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Itu syarat dia. Yang ketiga, kena banyak doa. Memang imam akan baca doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Bisu'il khatimah pun boleh baca, bisu'il syaqawah pun boleh baca. Itu nak kata benda rahsia Allah Jalla wa'ala. Itu tempat terakhir kita. Masa terakhir kita adalah ketika mana nak mati. Itu yang risau sangat. Kalau Allah bagi jaminan ni tuan-tuan, senang.
Kalau Allah kita lahir dalam keadaan beriman, Allah matikan kita dalam keadaan janji Allah senang. Tapi Allah tak pernah janji macam tu. Itu yang kita risau. Maksudnya apa? Yang beriman belum tentu mati beriman. Yang kafir belum tentu mati kafir. Itu yang merisaukan kita, agak menggerunkan kita. Sebab kita tak tahu keadaan ahwal kita nak mati macam mana. Awal kadang-kadang baik tapi mati tu buruk, wa'iyyazabillah. Ada orang yang awal tu buruk tapi mati baik. Tu rahsia Allah Jalla wa'ala, dia maha berkuasa di atas tiap-tiap hamba. Dan dia layak untuk buat apa ke atas hamba, sebab namanya kita ni hamba dia. Mana kita ni dikuasai. Allah Malikul Mulk. Allah Jalla wa'ala yang menguasai pemerintahan. Dia ada kuasa tersebut untuk memaksa manusia, mengazab manusia, memberi nikmat kepada manusia. Dia berhak. Sebab dia Malikul Mulk. Dia satu orang pemerintah, satu orang pentadbir, dia boleh buat. Itu yang kita risaukan, melainkan sangkaan baik kita pada Allah Jalla wa'ala. Betul-betul benda ni sangat merisaukan. Betul Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, kerisauan tentang ke mana tempatnya di syurga ataupun neraka menyebabkan dia tidak pernah tersenyum dalam hidupnya. Kerana terlalu risau. Sebab tu kawan baiknya Muhammad Ibn Sirin, yang kita sebut nama Imam Ibn Sirin, wafat sama dengan Hasan Al-Basri 110 Hijrah. Pernah bertanya kepada, wahai Hasan, kenapa aku tak pernah melihat engkau tersenyum? Dia kata, bagaimana aku ingin tersenyum sedangkan aku tidak tahu di mana tempat aku, syurga ataupun neraka Allah. Ini kerisauan ni sepatutnya ada pada kita juga. Sebab kita ni pun tuan-tuan tak pergi mana pun, dua tempat tu saja. Tak ke syurga, tak neraka ke syurga Allah. Dan semua manusia mengharapkan syurga Allah Jalla wa'ala. Sebab tak semua manusia, bukan tak semua, malah semua manusia tak mampu nak menanggung sedikit pun daripada kemurkaan dan azab Allah Jalla wa'ala. Yang Nabi sebut dalam riwayat Imam Bukhari, seringan-ringan azab yang ditimpakan adalah memakai sepatu, kasut, ataupun diletakkan satu biji batu daripada api neraka di tapak kakinya, maka bergelegaklah di kepalanya. Itu pun seringan-ringan azab. Yang dikatakan Abu Lahab antara mereka yang menerima azab sedemikian. Jadi inilah tuan-tuan yang kita baca sebenarnya, dia untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah dan menambahkan dua benda kita pada Allah. Yang pertama khauf, yang keduanya raja. Raja dengan mana mengharap. Kalau sekadar khauf saja tuan-tuan, dia akan putuskan rahmat. Kita jadi takut pada Allah. Tapi kita harap, nombor dua apa? Dia panggil raja. Raja ni mengharap pengharapan. Itu Nabi sebut dalam hadis, al-mu'min ma bainal khalifatain. Orang mukmin tu di antara dua ketakutan. Maknanya dua ketakutan ni mesti ada pada orang beriman. Ma baina ajalin qad madha. Ketakutan yang pertama iaitu apa yang telah berlalu daripada waktu kita. 30 hari bulan 7 semalam tahun 2022 tuan-tuan sudah menjadi sejarah. Yang sejarah itu pasti dihisap oleh Allah. Semalam Allah dah angkat dah amalan tersebut, disimpankan di satu tempat namanya Illiyin. Kalau amalan yang buruk, maka diletakkan di satu tempat namanya Sijjin. Wallahu fa'ala bih. Yang dia tak tahu apa yang Allah akan buat dengannya. Sebab Allah sebut dalam Quran satu ayat yang agak menggerunkan kita, apa dia? Wa qadimna ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan dahulukan, kami akan berikan kepada anak Adam itu segala suratan amalan mereka, diberikan kepada kita. Semua amal manusia. Dan kata Allah Jalla wa'ala, faja'alnahu haba'an mansura. Ketika mana dia membuka suratan amalan dia, memang bertulis faja'alnahu haba', maka kami jadikan amalannya itu menjadi haba'. Haba' ni mana debu.
mansura yang berterbangan. Mana dia buka saya suratan amalan dia, semua jadi debu, terbang. Maknanya apa tuan-tuan? Satu pun amalan Tuhan tak terima. Itu yang kita risau kan. Allah sebut wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Sebab kita tak tahu amalan kita tu Allah Taala terbangkan jadi debu ataupun dia terima. Itu yang pertama. Yang kedua, ma baina ajalin atin, satu tempoh waktu yang akan datang. La 8.40. Pukul 9 tak tahu jadi apa. Pukul 9 tak tahu jadi apa. Pukul 10 tak tahu jadi apa. Esok tak tahu jadi apa. Mallahu qadin fih, apa yang telah Allah Ta'ala qadakkan ke atasnya, dia pun tak tahu. Dan itu jadi ketakutan kita. Takut apa? Takutlah kemungkinan besar mungkin malam ini malam terakhir kita di atas dunia. Wallahu a'lam, tak tahu. Persediaan demi persediaan perlu dilaksanakan. Benda tu yang menjadikan orang beriman jadi takut. Takut amalan yang dah lalu sudah dihisap oleh Allah, dan amalan yang akan datang ni tak tahulah keadaan kita macam mana. Boleh semayang lagi ke ataupun tak boleh semayang. Ada satu orang, dia mantan imam satu masjid. Tahun 2012 saya pergi Jordan. Dia okey lagi, sihat lagi. Saya balik tahun 2015, isteri telefon saya. Masa tu pun saya pun aktif lagi dalam Darul Syifa. Dia mai jumpa saya, isteri kata, "Ustaz, tolong mai tengok suami." Saya pergi tengok. Ni mantan imam, bukan orang ni, mantan imam. Pergi apa semua. Dia kata, "Kalau ustaz mai ni, kalau dia marah tu ustaz diam je lah." Saya kata, "Pasal apa?" "Banyak dah ustaz mai kena maki dengan dia je." Oh tu. Saya kata, "Tak apa, sebab haji ni pun kenal saya juga." Pergi dia tengah baring, tengah tidur. Waktu tu pukul 5.30. Dia tengok saya tengok dia. Kata, "Haji kenal saya tak?" Dia kata, "Macam kenal." "Bila balik ustaz?" "Baru balik je." Dengar kata Hajah kata haji tak sihat. "Tak sihat ustaz, sakit." Masa saya baca doa sikit, baca doa apa semua ni. Betul tanya dia, "Haji 5.30 dah ni, semayang lagi ke tak? Dah semayang ke tak?" Dia diam, tarik muka. Saya pasal apa tanya bab semayang tarik muka ni? Betul isteri panggil saya, "Ustaz." Saya pun keluar daripada bilik tu. Dia sediakan saya TO apa semua. Saya tanya pasal apa? Saya tanya bab semayang, tiba-tiba haji tarik muka. Tu nak cerita ke ustaz ni. Pasal apa? Dia ni kan mantan imam. Saya tahu memang dia mantan imam. Di mana lah semayang? Di mana semayang dah? Sekarang dia tak semayang dah. Saya kata, pasal apa dia tak semayang? Dia kata dulu dia jenuh dah semayang, lalu ni dia dah nak semayang dah. Sebab dia kata dia mantan imam. Sebab pernah anak dia tanya pasal apa ayah tak semayang. Saya dia kata apa tuan-tuan? Ni, aku ni mantan imam lah. Semayang 30 tahun, 40 tahun dah. Marah. Lalu aku tak nak semayang, apa pun aku tak nak buat. Duduk itu. Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, Maghrib tak semayang, apa. Semenjak dia sakit. Tu yang kita risau tu. Kita risau tahun tu. Memanglah Allah Ta'ala jadikan kita ni dalam awal usia kita. Keadaan sekarang ni kita masih lagi sujud kepada dia. Kita takut nanti satu masa nanti benda tu Allah tarik. Sebab berlaku depan mata saya. Kalau orang ni tak apa, ni mantan imam. Ya memang dia ni ahli, memang sadu semayang berjemaah kita sebut. Tapi bagaimana Allah Ta'ala boleh twist hatinya daripada dulu ke masjid. Lah ni tak nak pergi masjid, malah bukan tak nak pergi masjid, semayang pun tak nak dah. Tu saya pesan dekat isteri, kata Haji doa banyak-banyak lah. Semayang hajat banyak-banyak, minta pada Allah lembutkan hati tu haji kita ni. Bukan kita tak kenal dia, kita kenal dia. Tuan-tuan tak ada dah meninggal dah. Itu nak kata Allah Jalla wa'ala punya kekuasaan. Itu yang kita selalu doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Tuhan yang maha membolak balikkan hati. Nama pun qalbun, nama pun dah terbalik. Qalbun tu maknanya benda yang selalu terbalik. Kalau tuan-tuan pergi kedai nasi Arab, tengok dekat menu tu dia tulis makhluk nasi,
Nasi ada nasi mandi, ada biryani, ada apa semua. Dia terlepas nasi maklubah dia. Apa dia maklubah ni? Contoh pergi kat dia, saya nak nasi maklubah sekilo. Dia mak sekilo, dia mak dengan periuk. Dia buat apa? Dia bentang dalam talam tu, letak plastik. Dia maklub, dia terbalik kan. Maksudnya apa? Sayur dan nasi ada sayur tu. Terung dengan carrot apa semua tu. Nasi tu ke bawah, sayur duduk atas. Tu dia panggil maklub. Hati manusia ni daripada perkataan qaf lamba, maknanya qalbun, suka terbalik, suka berbolak balik. Sebab tu hari ni kadang-kadang ada manusia yang dengan kita baik, seminggu akan datang bergaduh pula dengan kita. Dulu musuh lah ni kawan baik, dulu baik dan ni musuh. Itu namanya apa tuan-tuan? Hati manusia senang berbolak balik. Sebab tu Allah Jalla wa'ala jadikan benda tu ke atas diri manusia. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita pada ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atih. Ya Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku, tetapkan hati saya dalam ketaatan dalam agama ini dan juga ketaatan kepada kamu. Itu kena banyaklah tuan-tuan doa. Kita risau nak sebut berkenaan dengan ni, benda yang cukup merisaukan kita sebab tak ada jaminan, tak ada guaranti daripada Allah. Kalau ada guaranti daripada Allah senang, ni tak ada. Pada Allah Ta'ala yang tahu orang ni husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan tersebut pada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dursul kafir mislu Uhud wa fakhizuhu mislu al-bayda wa maq'adahu minan nar kama bainal qadid wal makkah wa kasafatul jasadi hisnani wa arba'una zira'an bi zira'in jabbar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula gerham orang kafir dalam neraka itu seumpama gunung Uhud dan pahanya seumpama gunung Bayda, dan tempat duduknya daripada neraka seperti mana bayang yang antara tempat nama Qadid dan negeri Mekah, dan tebal kulit tubuhnya 2 dan 40 hasta dengan hasta Jabbar. Wallahu a'lam, Jabbar ni tak tahu apa maksud dia. Cuma hadis ni tuan-tuan dia menguatkan hadis riwayat Imam Tirmizi tadi. Syekh kita Syekh Ibn Marbawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan 2 hadis untuk menyokong hadis bab. Untuk menyokong hadis bab kita tadi tu. Bab pertama yang kita baca tadi tu, hadis pertama yang kita baca tadi tu disokong oleh riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Bukhari. Mana benda ni sahih. Benda ni sahih. Bukan hadis daif, tapi hadis yang sahih, yang menceritakan tentang keadaan orang yang kafir dalam neraka. Masalah yang ke-62, lidah orang kafir pada hari kiamat itu jadi panjang ia berjela-jela di atas tanah dan dipijak akan dia oleh orang-orang. Demikianlah tersebut di dalam khabar-khabar. Satu daripadanya seperti di dalam hadis yang dikeluarkan dia oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafir la yushabu lisanuhu al-farsakh wal farsakhaini yatawatta'uhu an-nas. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya orang-orang kafir itu menghela ia akan lidah. Lidah ni terkeluar satu farsakh. Satu farsakh bersamaan dengan berapa? 3 mil panjang. 3 mil 3 batu. Tu panjang. Terjulur daripada mulutnya. Ataupun dalam riwayat kata dan 2 farsakh. Ataupun 2 farsakh. Maknanya
6 batu memijak akan dia oleh orang-orang. Dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Orang kafir la yushabu. Lidah tu terkeluar. Berapa panjang dia? Nabi kata al-farsakh. Farsakh ni apa dia? Satu farsakh bersamaan dengan 3 batu. Satu batu berapa tuan-tuan? 1.6 kilometer. Ada dalam juga Nabi kata warfassakhain, dan juga boleh jadi 2 farsakh. Maknanya 6 batu panjang. Panjang tu panjang saja tak apa dia kata Nabi, yatawatta'uhun nas, manusia akan pijak lidah. Sangat mengerikan, sangat dahsyat azab Allah Jalla wa Ala kepada orang-orang yang mati tak beriman kepada dia. Yang dia sebut ni tuan-tuan bukan benda yang dimain-mainkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Dan insya-Allah nanti kita akan masuk dalam bab majaa fi sifati syarabi ahli nar. Ini bab berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan minuman isi neraka Allah Jalla wa Ala. Wallahu alam. Insya-Allah kita berhenti dalam bab majaa fi sifati syarabi ahli nar. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالتوفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.